Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, terjemahan lengkap Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita dalam bab kitab al-azan lagi. Bab besar ya, bab azan lah, kitab besar dia dah. Bab kecilnya bab yang ke-129, iaitu bab fardhu sujud, bab keutamaan sujud. Bab keutamaan sujud dah. Hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id bin Musayyib wa 'Atha bin Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahuma anna an-nas qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah qala hal tumaruna fil qamari lailatul badri laysa dunahu sahabun qalu la ya Rasulullah qala fahal tumaruna fil syamsi laysa dunaha sahabun قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت أتقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا ما كاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. Hadis ke-806 dah. Hadis ke-806, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa orang-orang yang berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita, Tuhan kita, Rabb kita pada hari kiamat nanti? Baginda menjawab, adakah kamu akan membantah bulan pada malam bulan purnama tanpa adanya awan? Tak nampak ke boleh? Dia tak awal pun tak ada. Tak nampak ke boleh dah? Mereka menjawab tidak lah. Tak nafikan, mesti nampak lah nak. Bulan purnama 13, 14, 15 tu nak. Ni belah apa tu, bulan purnama tak ada awal pun, tak kata nampak nah. Semua orang tidak boleh nafi lah. Wahai Rasulullah, baginda bertanya lagi, apakah kalian dapat membantah bahawa kalian dapat melihat matahari bila tidak ada awal yang menghalanginya? Matahari je, tak ada awal halang apa, tak nampak kan, nampak berlaku dah. Mereka menjawab tidak. Baginda lantas bersabda, sungguhnya kalian akan dapat melihatnya, melihat Tuhan lah. Seperti itu juga lah. Seperti itu cara lihat, nampak Tuhan lah. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat ramai-ramai tu dah. Luah lagi dah. Tapi nampak belakang dah. Macam kita nampak matahari lah. Di Malaysia nampak, di Jepun nampak dah. Semua nampak dah. Jauh-jauh pun pakat nampak. Tuhan tu lah. Kalau boleh tu lah. Matahari tu lah. Masa hari kiamat, semua jauh-jauh pun ramai-ramai. Beliau trilion orang pun yang akan nampak Tuhan. Nampak belakang lah. Sekaligus nampak. Tidak orang nampak. Semua pakat nampak belakang dah. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Lalu Allah SWT berfirman, para siapa menyembah sesuatu, maka ia akan ikut dengannya. Maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan, dan di antara mereka ada pula yang mengikuti berhala-berhala. Maka tinggallah umat ini yang di antaranya ada para munafik. Ada para munafiknya. Maka Allah mendatangi mereka dalam berfirman, aku adalah Rabb kalian. Mereka berkata, inilah tempat kedudukan kami hingga datang Rabb kami. Tak percaya Tuhan. Apabila Rabb kami telah datang, pasti kami mengenalnya. Tak percaya Tuhan. Nampak Tuhan dah. Orang Islam nampak dah. Orang beriman dah. Orang munafik tak nampak dah. Ini selagi menyakit. Allah tak bertempat lah dah. Lajuk guna falsafah tu, guna ilmu kalam. Sehingga dia nak fikir. Kata, ada orang pakat marah kepada Siti Kasim dah. Isyak getaran elektrik dah. Tuhan ni macam getaran elektrik. Getaran apa? Gelombang ke apa dia. Sebab apa sebenarnya? Kalau kita belajar cara falsafah, akidah, cara falsafah ni, Allah tidak bertempat dah. Itu semuanya Platonisme dah, semuanya daripada Yunani dulu. Memang gambaran Tuhan ni macam getaran gitu lah. Kasal ke Siti Kasim dah. Kalau ustaz tak lebar pakai survey pun, kalau duk main ilmu falsafah ni, akidah, cara falsafah ni dah, cara ilmu kalam ni, akan jadi serupa je sebenarnya lah. Allah ni tak boleh kata Allah di atas langit, bertempat, tak taharuk, tak boleh bergerak dah. Kalau bergerak, makhluk baru dah. Dia guna istilah baru, hadas dah. Dia baru. Kan begitu juga Allah berkata-kata ni, ilmu kalam nafsi ya boleh dah. Kalam nafsi ni istilah Mu'tazilah mana dah. Walaupun ada setengah mengaku ahli sunnah. Macam mana kalam nafsi ni? Jadi Al-Quran tu dia sebut kalam nafsi, maksudnya Al-Quran tu bukan kalam nafsi lah. Bukan makhluk lah dah. Kalam Al-Quran tu makhluk yang jadi gitu. Jadi Mu'tazilah lah. Benda ni jadi Mu'tazilah lalu dah. Sebenarnya mudah. Kita faham cara mudah dah. Kalau munafik ni, kalau kita tengok sini kan, seolah-olahnya
Orang hak kata apa Allah tak bertempat ke apa, nampak tu tak percaya lagi ni. Pasal nampak ni seolah Allah macam bertempat, nampak baru nampak ni. Dah. Jadi hak wahdatul wujud, hak jenis ilmu kalam, ilmu falsafah ni bercampur alam dengan Tuhan ni bercampur baru tak nampak dah. Allah di mana-mana ataupun Allah tidak bertempat dah. Tidak ada tempat. Makdum dah. Akidah makdum dah. Tak apalah, tu cerita hadis ke-800 ni. Kita pergi pula ke hadis tak habis lagi ni. Hadis 800 ni panjang dah kadang. Dah. Fayatihum Allah fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayad'uuhum fayudrabu as-siratu baina zahranai jahannam. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان ويرى أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعينه منهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ويخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. Maka Allah mendatangi mereka, maka berfirman. Allah berfirman pada dia. Akulah Rabb kalian ya. Maka Allah berfirman kepada manusia, akulah Rabb kalian. Kemudian mereka berkata lagi, engkaulah Rabb kami. Kemudian Allah memanggil mereka, lalu dibentangkan as-sirat di atas neraka Jahannam. Dah. Jadi pada orang-orang Islam ke apa ni, dia betul pula tiang as-sirat atas neraka Jahannam. Dan akulah orang pertama berjaya melepasi tiang sirat tu dah, di antara para rasul bersama umatnya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul sahaja dah. Dan ucapan para rasul adalah, ya Allah selamatkanlah salim dah. Ya Allah betul-betul selamat dah, salim dah. Allahumma salim dah. Dan di dalam Jahannam ada besi yang hujungnya bengkok seperti duri sa'dan, yang tumbuhan yang berduri tajam dah. Pernahkah kalian melihat duri sa'dan? Mereka menjawab, ya, pernah. Baginda melanjutkan, sungguh dia seperti duri sa'dan. Ada pokok duri tajam dah. Seperti duri sa'dan. Hanya sahaja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya duri tersebut kecuali Allah. Satu besarlah. Duri tersebut akan menusuk manusia berdasarkan amal mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa disebabkan amalnya. Ada pula yang dipotong-potong kemudian selamat melepasi tiang sirat jugalah. Hingga apabila Allah berkehendak memberikan rahmatnya bagi siapa yang dikehendakinya dari penghuni neraka, maka Allah memberikan malaikat untuk mengeluarkan siapa sahaja pernah menyembah Allah ni. Masuk dah neraka pun ada hak lepas tu keluar pula lah. Maka para malaikat mengeluarkan mereka yang mereka dikenal berdasarkan tanda bekas-bekas sujud. Ada asar sujud, ada tanda sujud bekas sujud. Sambungan hadis lagi dah. Wa haramallahu 'alan nar an ta'kula atharus sujudi fayakhrujuna minan nar. Fakullu bani adam ta'kuluhu an-nar illa atharus sujud. Fayakhrujuna minan nar qad imtahashu fayusabbu 'alaihim ma'ul hayah fayambutuna kama tambutul hibbatu fil hamil sayl. Thumma yafrughu Allahu minal qada'i bainal 'ibad wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد فشبني ريحها فأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى به bahjataha sakata ma sya'allahu ayyaskuta. Dan Allah telah mengharamkan pada neraka untuk memakan asarus sujud, bekas sujud ni dahi dah. Lalu keluarlah mereka dari neraka. Setiap anak keturunan Adam akan dibakar oleh neraka kecuali mereka yang memiliki asarus sujud, tanda-tanda bekas sujud dah. Maka mereka keluar dalam keadaan sudah hangus terbakar. Lalu mereka disiram dengan air kehidupan, ma'ul hajah ni. Ma'ul hajah ni di akhirat dah, bukan di atas dunia dah, cerita-cerita putih buat dah, atau cerita sufi dah. Nabi Khidir jumpa Ma'ul Hajah ke perkara berlaku dah. Cerita Ma'ul Hajah ni cerita di
sebelum masuk syurga tu, orang lepas api neraka tu, dia kita keluarkan, dia akan disiram dengan air kehidupan tu, ma'ul hayah, ataupun mandi dengan air kehidupan. Kemudian tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. Hidup mana. Setelah itu selesai Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Dan tinggal hanyalah seorang yang berada antara syurga dan neraka. Dia adalah orang yang terakhir yang masuk ke syurga di antara penghuni neraka. Dia sedang menghadapkan wajahnya ke neraka. Kemudian berkata, ya Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka. Sungguh anginnya neraka telah meracuni aku dan baranya telah memanggang aku. Lalu Allah berfirman, apakah seandainya kamu diberi kesempatan kali yang lain, kamu tidak akan meminta yang lain lagi? Nah, ini dah, okey tak dia. Dia lepas keluar dari neraka, dia tak masuk syurga lalu dah. Cuma dia ni, dia tengok neraka, dan dia tengok, mula nampak neraka lagi lah, mula keluar apa dah, dia rasa terbakar lagi dah. Jadi minta jauh daripada neraka dah. Ada kau minta, Tuhan kata, apakah seandainya kamu diberi kesempatan kali yang lain, kamu tidak akan meminta yang lain lagi dah. Minta jauh daripada nampak neraka ni. Tak minta benda lain lagi kau dah. Orang itu menjawab, tidak, demi kemuliaan-Mu ya Allah. Kemudian Tuhan memberikan apa yang dijanjikan dan perjanjian yang dia kendaki dah. Kemudian Allah memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Oleh itu ketika dia diterima ke syurga dan melihat pemandangan yang indah, dia tetap diam selagi Tuhan menghendaki dia diam dah. Lepas tu dia nampak syurga pula dah. Dia lagi pasal janji tak minta benda lain. Tak usah minta syurga ke apa, minta tak nampak, tak alih daripada nampak neraka je mula. Summa qala ya Rabbi qaddimni inda babil jannah fayaqulu Allahu lahu alaysa qad a'taita al-'uhuda wal mawathiqa alla tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta fayaqulu ya Rabbi لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشق خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل تمنى كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. Kemudian orang itu berkata, nah, janji Tuhan dah tak usah minta dah. Tapi dia nampak syurga ke apa dah. Kemudian orang itu berkata, ya Rabb, dekatkanlah aku ke pintu syurga dan nampak jauh-jauh tu nampak. Nampak seronok syurga ni. Minta dekat lah dengan syurga ni. Allah Azza wa Jalla berfirman, bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah permintaan kamu sebelumnya? Orang itu menjawab, ya Rabb, aku tidak mahu menjadi ciptaanmu yang paling celaka dah. Allah kembali bertanya, apakah kamu bila telah diberikan permintaanmu sekarang ini lagi, dan nantinya kamu tidak akan meminta yang lain lagi? Orang itu menjawab, tidak, demi kemuliaanmu, aku tidak akan meminta yang lain setelah ini. Maka Rabbnya memberikan kepadanya janji dan ikatan sesuai dengan apa yang dikehendaki orang tersebut dah. Lalu orang tersebut didekatkan ke pintu syurga dah. Minta nak suruh dekat tu, boleh dekat dengan pintu syurga dah. Maka manakala orang itu sudah sampai di pintu syurga, dia melihat keindahan syurga dan teman-teman yang hijau serta kegembiraan yang terdapat dalamnya dalam syurga. Orang itu dia tetap diam lah selagi Tuhan menghendaki dia diam. Dia sabar Allah, sedapnya syurga dah. Nampak dah lah. Dulu nampak jauh dah. Bunyi-bunyi ni dapat sungguh depan mata dah. Kemudian orang itu berkata, ya Rabb, masukkanlah aku ke syurga. Allah berfirman, celakalah kamu dari sikap kamu tidak menepati janji dah. Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah kamu diberikan apa yang kamu minta dah? Orang itu berkata, ya Rabb,
Ya Rabb, ya wahai Tuhan, janganlah engkau menjadikan aku ciptaanmu yang paling celaka. Maka Allah Azza wa Jalla tertawa mendengarnya, lalu Allah mengizinkan orang itu memasuki syurga. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, bayangkanlah. Lalu orang itu membayangkan hingga selesai. Setelah selesai apa yang ia bayangkan, Allah berfirman kepadanya dari sini. Dan demikianlah Rabbnya mengingatkan orang tersebut hingga manakala orang tersebut selesai membayangkan, Allah berfirman lagi, ini semua untuk kamu dan serupa dengannya. Hak yang bayar, hak titah hati perut dia, semua ada dah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah firman, ini semua untukmu dan 10 macam yang serupa dengannya. Asyarat amsalih. Asyarat amsalih. 10 yang serupa dengannya. Ini ada Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah firman, ini semua untukmu dan 10 macam yang serupa dengannya. Abu Sa'id Al-Khudri kata ke Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku tidak mengingat dari Rasulullah SAW kecuali sabdanya, ini semua untuk kamu dan yang serupa dengannya. Situ serupa dengannya dah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sungguhnya aku mendengar baginda menyebutkan ini semua untukmu dan 10 yang serupa dengannya dah. 10 kali ganda lah. Kita kata 10 kali ganda dah. Inilah antara hak sebutnya paling debit syurga yang paling akhir. Orang yang paling akhir masuk syurga 10 kali ganda dunia hebatnya nikmat KJA dia ya Allah beri ya dalam syurga. Orang yang paling akhir dah, paling debet sekali. Okey, habis bab ke-109, kita masuk ke bab kitab al-azan lagi, bab ke-130. Babun yubdi dab'aihi wa yujafi fi sujud. Bab yang ke-130 menampakkan dan merenggangkan dab'aihi, menampakkan dan merenggangkan kedua lengan ketika sujud. Menampakkan dan merenggangkan kedua lengan ketika sujud. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsani Baqr bin Madar an Ja'far an ibn Hurmuz an Abdullah bin Malik ibn Buhainah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Wa qala Laitsu haddatsani Ja'far bin Rabi'ah nahwahu. Hadis ke-807. Abdullah bin Malik bin Buhainah meriwayatkan bahawa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat, baginda membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya. Alas berkata, Ja'far bin Rabi'ah menceritakan padaku seperti itu dah. Nabi pakai selendek selimut lah. Nabi tak pakai baju dah. Dia pakai selendek gitu kan masa sujud kan. Dia betul ya buka lengan dia. Kau nampaklah putih tiak Nabi dah. Babun idza lam yutimma sujudahu. Bab yang ke-132, jika tidak menyempurnakan sujud. Idza lam yutimma sujudahu. Bab ke-132, jika tidak menyempurnakan sujud. Sah atau tak sah semuanya dah. Haddatsana Saltu bin Muhammad qala haddatsana Mahdiyun an Wasilin an Abi Wa'il an Hudzaifah ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Falamma qada salatahu qala lahu Hudzaifah ma sallaita qala wa ahsibuhu qala walau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-808, Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia melihat seorang lelaki solat namun tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Setelah lelaki tersebut selesai dari solatnya, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, kamu belumlah solat. Ma sallaita, namun tak solat lagi ya, Hudzaifah kata dia. Abu Wa'il berkata, menurutku yang mengatakan seandainya engkau mati, maka engkau mati bukan di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mutta ala ghairi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mati bukan dengan sunnah Nabi lah. Ada riwayat lain bukan agama, bukan milah agama Nabi dah. Jadi lah ni atas sunnah. Apa-apa pun berat jugalah kan. Bab sujud ala sab'ati a'zumin. Bab ke-133, sujud dengan 7 anggota badan. Bab sujud ala sab'ati a'zumin. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Tawus an Ibn Abbas umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha wa la yakuffa sha'ran wa la thaban al-jabhati wal yadaini wa rukbataini wa rijlaini. Bab ke-809, Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota sujud. Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki tidak boleh terhalang oleh rambut atau pakaian. Rambut atau pakaian. Tapi kalau kira lutut tu memang pakai atau tak aurat.
Kaki pun ada pakai stokir kasut dah. Jadi peribahasa lah. Cuma lah ni kena setuh lah nah. Setuh. Cumanya ada ke belapik tu tak usah ada peribahasa. Ada ke tangan tak boleh setuh. Ada bicara setengah ustaz dah. Dia kata kalau tin ni kena setuh latan dan tak apa. Tak boleh pergi telapak tangan apa. Kena kais semaya tak boleh nak. Ada peribahasa lagi sujud ni nak. Dalam Sahih Bukhari ada sebut kena ada sahabat tu dia Nabi tak tegur pun tak. Dia guna selendar dia tu hak panjang hak dia pakai tu tutup dahi dia masa nak sujud atas tanah panas dah. Dah. Ada peribahasa lah. Tak apalah, yang pentingnya kita apa pun tak boleh terakak lah. Tak boleh lah akak kaki dia sehingga ke tergatul-gatul kaki tu masa kita sujud tu. Biar sujud tu ibu jari kaki pun setuh latan dah, setuh latan. Kita baca lagi hadis lain. Hadatsna Muslim bin Ibrahim qala hadatsna Syu'bah an Amr an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirna an nasjuda ala sab'ati azumin wa la nakuffa thawban wa la sya'ran. Hadis ke-810 Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, kami diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud dan tidak dihalangi oleh pakaian dan rambut dah. Pakaian dan rambut ni tak boleh halangi. Biasanya dahi dah perbincangan dah. Dahi dan rambut dah. Jadi jangan sakak dengan rambut. Bukan maksudnya kena rambut terus tak sah ni. Rambut tu kena setuh tak apa ni. Cumanya jangan tutup. Tak kena dahi langsung. Kena rambut saja. Tu tak boleh ni. Hadatsana Adam muhaddatsan Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid al-Khatmi. Hadatsal Bara bin Azib huwa ghairu kadhub. قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا زاره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. Hadis 811 ni Al-Bara' bin Azib meriwayatkan kami pernah solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar puja orang yang memujinya, tidak seorang pun dari kami yang membongkokkan belakangnya hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya di atas tanah ni. Cita-cita ni dahi ni. Tak boleh lapik dengan rambut pakaian ni dahi ni. Lain tu moga kalau pakai stocking kasut tak kena lah kalau kira dah tak. Tapi kira setuh juga. Lutut ni memang dia pakai kain semua tutup aurat pula dah. Okey. Bab yang seterusnya dah. Bab sujud ala al-anfida. Sujud dengan menempelkan dahi dah. Kena setuh dah hidung ke, wajib ke, rukuk ke, sunat ke dah. Jadi ada perbahasan dah. Okey, hadatsna Ma'al bin Asad qala hadatsna Wahib an Abdullah bin Tawus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati azmin ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini wa la nakfi tathiyab wa sya'ra. Hadis ke-812. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang anggota sujud. 7 anggota sujud biar setuh dengan lantai. Dahi baginda lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjukkan hidung. Dia sebut dahi tapi tunjuk isyarat ke hidung dah. Kedua telapak tangan dah. Kedua lutut dan hujung jari dari kedua kaki dan tidak boleh dihalang rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud dia. Kata gitulah semuanya kita kira dahi lah dah. Lain tu teh sikit dah. Okey, apa pun sebut hidung dah. Dia sebut dahi tapi tunjuk di hidung. Jadi hidung ni mengikut mazhab Ambali tak boleh juga dah. Kena lantai dah. Cuma masa Qawi itu istihad lah ulama mereka pun di Mekah ke apa tak apa dah. Tak setuh dah. Tidak ya tak boleh dah. Mazhab di Hambali lagi tegah lah supaya hidung ni kena dah. Mazhab kita ni sunat dah gitu dah, tidak jadi wajib dah. Mazhab dia wajib atau rukun dah. Wajib kena pakai hidung kena lantai dah. Okay, bab sujud ala al-anfi fi tin. Bab yang seterusnya bab sujud dengan menempelkan hidung di atas tanah ni. Bab sujud ala al-anfi fi tin. Dah bab dengan menempelkan hidung di atas tanah. Hadatsna Musa qala hadatsna Hammam an Yahya an Abi Salamah an قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج قال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب
أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على الجبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى نبته تصديق رؤياه. Hadis ke-813. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa mahukah anda pergi bersama kami ke bawah pohon kurma lalu kami berbincang-bincang di sana. Dia pun pergi dan bercakap-cakap bersama kami. Aku kemudian berkata, ceritakanlah kepadaku apa yang pernah anda dengar dari Nabi SAW tentang Lailatul Qadar. Tanya Abu Sa'id Al-Khudri ni. Dia lalu menjelaskan Rasulullah SAW menjelaskan iktikaf pada 10 malam yang awal dari Ramadan dan kami juga ikut beriktikaf bersama Nabi. Datanglah malaikat Jibril berkata, sungguhnya apa yang kamu cari ada di depan kamu ni pada malam berikutnya. Maka baginda pun beriktikaf pada 10 malam pertengahannya dan kami pun ikut beriktikaf bersama baginda juga. Kemudian malaikat Jibril datang lagi dan berkata, sungguhnya apa yang kamu cari ada di depan kamu yang pada malam berikutnya 10 malam terakhir dah. Maka Nabi SAW berdiri memberi khutbah kepada kami pada pagi hari di hari yang ke-20 dari bulan Ramadan. Sabdanya, barang siapa sudah beriktikaf bersama Nabi SAW maka punahlah kerana aku diperlihatkan dalam mimpi Lailatul Qadar, nama aku dilupakan waktunya yang pasti, namun dia ada pada 10 malam-malam akhir dan pada malam yang ganjil. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku sujud di atas tanah dan air bercak. Pada masa itu atap masjid masih terbuat dari daun dan pelepah pohon kurma. Dan kami tidak melihat sesuatu di atas langit hinggalah kemudian datang awan dan turunlah air hujan. Maka Nabi SAW solat bersama kami hingga aku melihat sisa-sisa tanah dan air pada wajah dan hujung dahi Rasulullah SAW sehingga bukti kebenaran mimpi baginda dia. Jadi Nabi nampak mimpi itu jadi sungguh dia. Malam itu kali malam Lailatul Qadar bersatu lah kata riwayat ni lah. Dia setengah kata pakai bersatu lah. Yang pentingnya Nabi sujud atas dengan hidung dia sekali kena tanah. Bukan dahi saja, pakai hidung kena tanah. Bab yang 136. Babu aqdi thiyabi wasyaddiha wa man damma ilaihi thawbahu idza khafa an tankashifa auratuhu. Bab yang ke-136, mengikat dan mengetatkan pakaian dan orang-orang yang memegangi bajunya kerana bimbang auratnya terbuka. Wa man damma ilaihi thawbahu idza khafa an tankashifa auratuhu. Takut pakaiannya terbuka lah, aurat terbuka. Jadi ikat dan ketat pakaian. Takut aurat terbuka dah atau pegel lah, terberi aurat terbuka dah. Hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Hazim an Sahl bin Sa'id qala kana an-nasu yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'aqidu uzrihim min as-sighari ala riqabihim faqila lin-nisa'i la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiya ar-rijalu julusan. Hadis ke-814, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan orang-orang mukmin solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikatkan kain mereka di leher mereka kerana kainnya kecil. Jadi takut jatuh, takut cabut. Lalu dikatakan pada kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kamu sehingga para lelaki telah duduk dah. Jadi jangan nampak dah akak kepala ni. Jangan nampak akak awal lah, takut nampak celah-celah dia. Jadi takut nampak aurat lelaki. Jadi apa ni agak lambat sikit kepala dia. Okey, babu la yakfi sya'run. Bab yang ke-107, tidak dihalang rambut supaya tidak menghalangi sujud. Tidak cukup kalau ada rambut tidak sujud lagi atau sah sujud dah. Hadatsna Abu Nu'man qala hadatsna Muhammad wa huwa bin Zaid an Amr bin Dinar an Tawus an Ibn Abbas qala umira an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati azmin ولا يكف ثوبه ولا شعره. Hadis ke-815, Ibn Abbas radhiyallahu berkata Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota sujud. Tidak boleh dihalangi rambutnya atau pakaiannya sehinggalah menghalangi anggota sujud. Dia tak boleh 7 anggota sujud. Dia kata tak boleh ada rambut atau pakaian halang anggota sujud. Okey, bab yang seterusnya, babun la yakufu thawbahu fi shalah. Bab yang ke-138, tidak menghalangi pakaian
ketika solat supaya tidak menghalangi ketika sujud. Tidak cukup lah. Pakai itu boleh halal lah. Halal anggota sujud tu kita tak sah sujud dah. Hadatsna Musa bin Ismail qala hadatsna Abu Awana an Amr an Tabus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'atin wala akufu sya'ran wala thawban. Hadis ke-816. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota sujud. Tidak dihalangi rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud. Itulah secara umum dah. Yang penting dahilah kita kira dah. Nah itu tidak seperti dahilah. Okay, babu at-tasbih wa du'a fi sujud. Bacaan tasbih dan doa ketika sujud. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Hadis ke-807 dah. Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi SAW perbanyakkan membaca doa ketika rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Kana Nabi SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Maksudnya engkau Tuhan wahai Tuhanku, kami segala pujian bagimu, ya Allah ampunilah kami dah. Ampunilah aku dah. Dalam mentakwil ke Quran itu kali tak? Jadi kalau kira ni berapa kali dah Imam Bukhari dia baca bawa riwayat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li dah. Banyak sokong menyokong lah. Jadi kita ni pun kena best lah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Bukan subhanallah yang ala saja dah. Bukan subhanallah yang azim saja dah. Okay, babu al-muqthi baina sajdataini, bab yang ke-140 berdiam di antara dua sujud. Al-muqthi baina sajdataini ni maksudnya duduk antara dua sujud tu duduk dia dah. Dia tamak ni dah. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الهويرث قال لأصحابي ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة. Hadis ke-818 Malik bin Al-Huwaris meriwayatkan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku sampaikan cara solat Rasulullah SAW? Padahal pada ketika itu bukanlah pada waktunya solat. Kemudian dia berdiri lalu berrukuk dan bertakbir, kemudian mengangkat kepalanya lalu berdiri sejenak. Kemudian dia sujud lalu mengangkat kepalanya lalu duduk sejenak. Dia solat seperti solatnya Amr bin Salamah guru kita ini. Ayub berkata dia mengerjakan sesuatu tidak pernah aku lihat orang-orang melakukannya. Dia duduk pada rakaat ketiga dan keempat. Qala, habis hadis ke-819 pula. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. Hadis ke-819 maka kami menemui Nabi SAW dan berdiri di sisi baginda. Baginda kemudian bersabda, jika kalian kembali kepada keluarga kalian maka solatlah dengan cara ini pada waktu begini dan solat ini pada waktu begini. Jika telah datang waktu solat maka hendaklah seorang dari kamu berazan dan melakukan azan, dan hendaklah yang mengimami solat adalah yang paling tua di antara kalian. Hadatsna Muhammad bin Abdul Rahman qala hadatsna Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi qala hadatsna Mis'ar 'an al-Hakami 'an Abdul Rahman bin Abi Layla 'an al-Barra qala kana sujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa qu'uduhu baina sajdataini qariban min as-sawa'. Hadis ke-820 Al-Bara bin Azib meriwayatkan sujud Nabi SAW, rukuk dan duduknya antara dua sujud semuanya hampir sama panjangnya dah. Rukuk, sujud, diri pun sama panjang dah. Dan sini nak sebut rukuk, duduk antara dua sujudnya. Gitu. Dalam Arab.
sujud Nabi sallallahu wa ruku'uhu wa qu'uduhu baina sajdatayn qariban min as-sawa'. Jadi bukan dirilah macam itu, tidak ada rokok, sujud, duduk antara sujud, dah sampai sama lama dia. Hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit kana Anas yasna'u shay'an lam arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya wa baina sajdatayn hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Hadis ke-81 Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku tidak akan segan-segan untuk mencontohkan kepada kamu cara solat sebagaimana aku melihat Nabi SAW melaksanakan solat bersama kami. Sahabat berkata, Anas bin Malik mengerjakan sesuatu yang belum pernah aku melihat kamu mengerjakannya. Dia mengangkat kepala dari rukuk lalu berdiri. Lama sekali hingga ada seorang berkata dia lupa dah. Itu dah lama dah. Ketika dia duduk di antara sujud, dia berdiam. Lama hingga ada seorang berkata dia lupa dah. Pagi tu nak sebut lama dah. Anas bin Malik begitu lah. Okay, bab yang ke-141, bab la yaftarishu dhira'ihi fi sujud. Bab yang tidak meletakkan sujud ke tanah ketika sujud. La yaftarishu dhira'ihi. Siku jangan rapat. Dhira'ihi ni siku lah. Lengan sampai siku tu. Jangan rapat tanah Macam anjing. Hadatsna Muhammad bin Bashar qala hadatsna Muhammad bin Ja'far qala hadatsna Syu'bah qala sami'tu Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi wa la yabsut ahadukum dhira'ihi inbisatul qalbi. Hadis ke-802 Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, seimbangkanlah sujud kamu dalam sujud dan janganlah salah seorang dari kamu meletakkan kedua siku sebagaimana anjing melekapkan tangannya. Jangan rapat siku dah. Macam anjing Nabi kata dah. Bab seterusnya bab ke-142 babu man istawa qa'idan fi witrin min salati thumma nahada. Bab yang ke-142 orang yang duduk sejenak pada rakaat ganjil dalam solatnya lalu berdiri dia. Ada rakaat ganjil tu duduk istirahat tu ada dah. Memang ke rakaat kedua dah. Okey. Hadis ke-803 hadatsna Muhammad bin Sabah qala akhbarana Hushaim qala akhbarana Khalid al-Hadza عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحوارث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. Hadis ke-803 Malik bin Al-Huwaris Al-Laythi meriwayatkan bahawa dia melihat Nabi SAW melaksanakan solat. Jika sampai pada rakaat yang ganjil, maka bagi dia tidak bangkit berdiri, terus bahkan duduklah sejenak. Duduk sejenak sebentar. Hadis ke bab yang ke-143 babun kaifa ya'tamidu 'ala al-ardi idza qama min ar-rak'ati. Bagaimana bertapak di atas tanah ketika berdiri dari rakaat. Macam mana nak bangun tu apa nak tolak tangan ke nak guna gepar tangan ke apa dah. Hadatsna Mu'alla bin Asad qala hadatsna Wahib an Ayyub an Abi Kilabah qala ja'ana Malik bin al-Harith fa shalla bina fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum fama uridu as-salah walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Qala Ayyub faqultu li Abi Qilabah fa kaifa kanat salatuhu qala mithla salati shaykhina hadha, yani Umair bin Salimah. Qala Ayyub wa kana dhalika ash-shaykh yutimmu at-takbir idza rafa'a ra'sahu 'an as-sajdati ath-thaniyati jalasa wa atamada 'ala al-ardi thumma qama. Hadis ke-804 Malik bin Al-Huwaris meriwayatkan Malik bin Al-Huwaris datang kepada kami lalu solat bersama kami di masjid ini. Kemudian berkata, aku bukan ingin melaksanakan solat, tapi aku akan perlihatkan kepada kamu bagaimana Nabi SAW melaksanakan solat. Ayyub berkata, lalu aku bertanya pada Abu Qilabah, bagaimana cara solat dia? Abu Qilabah menjawab, solat seperti solatnya guru syekh kita ini, iaitu Amr bin Salamah. Ayyub berkata, guru kita selalu menyempurnakan takbirnya dan apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, dia tidak duduk di atas tanah dahulu. Kemudian barulah berdiri dah. Lekas bangun dari sujud, duduk istirahat dulu lah. Bukan terus bangun tinggi lah je dah. Wallahu a'lam, setakat tu dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.